Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita pada minggu ataupun pada bulan yang lepas telah pun selesai membicarakan berkenaan hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, yang Imam Al-Bukhari letakkan di dalam kitab Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu. Dan telah pun saya hurai kenapa Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Walaupun tengok macam tak ada kaitan sangat, dia kaitan dengan niat, tiba-tiba Imam Bukhari pergi letak dekat bab permulaan wahyu. Kerana wahyu ini berkaitan dengan amalan manusia, dan amalan manusia ini ada tiga. Yang pertama berkaitan dengan niat, yang kedua berkaitan dengan kata-kata, yang ketiga berkaitan dengan perbuatan. Itulah tiga perbuatan insan, kan? Ma yasduru minal insan illa salasah, tidak ada yang keluar daripada insan ini melainkan tiga perkara. Sama ada perbuatan yang melibatkan anggota, ataupun perkataan yang melibatkan lidah dan mulutnya, ataupun niat yang melibatkan jiwa. Oleh kerana niat ni merupakan salah satu daripada tindakan manusia yang mana wahyu turun untuk memperjelaskan kepada insan apa itu yang Allah Ta'ala syariatkan, dan syariat tidak akan terlaksana tanpa niat yang betul, tanpa niat yang baik. Maka sebab itu Imam Bukhari letakkan bab niat dulu dalam sahih dia. Dan Imam Bukhari membuang lafaz, kita tak pasti, berkemungkinan lafaz hadis tu memang ringkas, berkemungkinan Imam Bukhari sendiri yang meringkaskan hadis tu. Kerana kalau siapa yang buka Sahih Bukhari, sebenarnya Sahih Bukhari ni tak payah beli pun tak apa, ada dalam apps dia, download je, kan? Buang sikit game-game yang ada tu, bagi ruang untuk download Sahih Bukhari, kan? Game banyak kan, ni budak-budak kuib ni kan. Game banyak dalam handphone, buang sikit, download Sahih Bukhari, terjemahan. Kalau tak boleh baca yang Arab, boleh baca yang Arab, baca yang Arab. Teks tu diringkaskan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa Imam Bukhari ringkaskan? Dia buang perkataan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Perkataan tu dia buang. Ada dalam hadis yang sebenar, Imam Bukhari bawa di tempat yang lain dalam sahih, tapi di tempat yang mula-mula ni dia tak bawa. Kerana Sahih Bukhari tak ada khutbah, tak ada muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim terus masuk. Dia tak macam Sahih Muslim. Sahih Muslim panjang muqaddimah. Imam Muslim masa tulis Sahih Muslim, dia bawa muqaddimah begitu panjang, menghuraikan tentang kepentingan berpegang dengan hadis yang sahih. Saya ingat kalau Imam Muslim ada zaman ni, mesti dia pun tak dapat tauliah agak nak ceramah dekat negeri-negeri yang berbeza. Sebab
dia mementingkan tentang sumber. Dia bawa riwayat-riwayat yang begitu banyak dalam Sahih Muslim, nak jelaskan tentang kepentingan berpegang dengan hadis yang sahih. Ini ulama zaman dulu. Dia pegang yang sahih dulu, dia amal yang sahih dulu. Bila dah amal yang sahih, baru cari yang daif ringan untuk tampung-tampung, untuk tambah-tambah. Kita hari ni pelik sikit. Kita kan daif, jadi pakailah hadis daif. Itu yang saya tak boleh nak. Saya tak boleh nak fikir. Patutnya kita daif kena ambil lah yang kuat, barulah kita boleh jadi kuat. Maka Al-Imam Al-Bukhari tak ada muqaddimah, dia jadikan hadis itu sebagai muqaddimah dia. Maksudnya dia nak memberi teguran pada diri supaya tidak ujub, supaya tidak riak, supaya ikhlas apabila menulis. Seolah-olah nak beri teguran kepada diri dia, wahai Al-Imam Al-Bukhari, kamu menulis kitab hadis ni, pastikan niat kamu kerana Allah dan Rasul. Kalau kamu niat kerana dunia ataupun kerana perempuan yang kamu ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah kamu akan dikira berdasarkan dengan apa yang kamu niatkan. Maka tak dapatlah habuan akhirat kalau diinginkan kepada dunia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah taala takdirkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, diberikan oleh Allah dengan satu karamah yang besar. Apa karamahnya? Orang mengambil manfaat daripada kitabnya. Hari ini ramai di kalangan manusia menulis buku. Ramai di kalangan manusia menulis. Kalau tak tulis buku pun, tulis dekat dinding Facebook. Tapi kadang-kadang kita tulis, ada orang nak baca tak? Sampai ada yang buat satu tulisan, kalau tulisan saya mencapai 200 like, maka saya akan buat sekian-sekian. Itu pun tak cukup tak? Sebab nak bagi orang baca. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab sahih dia daripada kurun ketiga hijrah, bermula saat dia tulis tu sampai ke hari ni. Mengambil manfaat daripada kitab sahih Al-Bukhari itu tidak putus-putus. Orang tak berhenti ambil manfaat daripada sahih Bukhari. Berpuluh-puluh dan mungkin ratusan tesis PhD yang ditulis berkenaan dengan Sahih Al-Bukhari. Dulu saya masa belajar dekat Jordan, dekat University of Jordan, ada satu tesis PhD mengkaji satu fasal dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Maghazi, bab yang berkaitan dengan, ataupun fasal lah, kita panggil fasal. Fasal ni besar lagi pada bab. Bawah fasal tu ada bab. Dalam bahasa Arab kita panggil kitab. Kitabul Maghazi, bawah dia ada banyak bab. Ada satu tesis PhD ditulis di University of Jordan, cerita pasal metodologi Al-Imam Al-Bukhari. Bayang tengok, Imam Bukhari susun satu fasal je, orang boleh buat PhD pasal kaji pasal metodologi Imam Bukhari. Ini merupakan satu anugerah yang besar. Hari ini mungkin kita cari tok wali yang boleh jalan atas air, cari tok wali yang boleh terbang. Terbang hebat. Imam Bukhari Allah Ta'ala kurniakan karamah dia yang berbentuk pahala yang tidak putus-putus apabila dia menulis kitab dan orang mengambil manfaat daripada kitab dia. Sepatutnya kita didik generasi kita macam tu. Hasilkan ilmu yang bermanfaat, lahirkan generasi yang mementingkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Bukan mari kuliah nak dengar cerita-cerita ajaib tak sudah-sudah. Bukanlah cerita ajaib ni kita tak percaya. Kadang-kadang memang ada karamah ni, memang ada, tapi jangan banyak sangat lah. Sebab takut nanti orang suka dengar sampai meninggalkan benda-benda yang lebih penting, iaitulah ilmu. Baik, kita masuk hadis yang kedua, ataupun bab yang kedua. Bab, Imam Bukhari tak letak tajuk dalam bab ni, dia tulis babun, bab. Para ulama bincang panjang, kenapa Imam Bukhari tak letak nama bab. Ada yang kata kerana dia nak letak kemudian tapi tak sempat. Tapi hanya Imam Bukhari je lah tahu.
Tapi dia nak pisahkan daripada hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni dia pendek sikit. Okey, kita baca. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayhi fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu liya al-malaku rajula fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alayhi al-wahyu fi al-yawm ash-shadid al-bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Ini hadis yang kedua. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis ini kepada kami. Siapa Abdullah bin Yusuf? Dia berasal daripada Mesir. Dia duduk di Mesir. Dia berasal daripada Damsyik, tapi dia duduk dekat Mesir, merupakan anak murid kepada anak murid kepada Malik bin Anas, anak murid pada Imam Malik. Min asbatin nas atau min atqanin nas fil muwatta. Di antara orang yang paling tekun dalam meriwayatkan muwatta Imam Malik. So ini Imam Bukhari ni, bila dia nak pilih orang bawa masuk hadis dalam kitab dia Sahih Bukhari ni, dia bukan pilih suka-suka, tak. Dia akan pilih manusia yang paling hebat daripada senarai perawi yang ada. Contohnya macam ada seorang ni, dia tok guru hadis pada zaman tu, Imam Bukhari tak pernah jumpa dia. Imam Bukhari akan pilih anak murid dia yang Imam Bukhari boleh jumpa, anak murid yang terbaik. Bukan hanya sekadar anak murid yang mempunyai ingatan dan pemeliharaan hadis yang kuat, tetapi juga orang yang lama bersahabat dan bermulazamah, ataupun kita kata apa, lama bersama dengan guru berkenaan. Imam Bukhari akan letakkan hadis itu sebagai hadis utama. Sebab ada perawi-perawi yang ingatan kuat ataupun dia pelihara hadis bagus, tapi dia jumpa Tok Syekh tu sekali dua, waktu haji jumpa sekali, waktu umrah jumpa sekali. Imam Bukhari kata perawi yang seperti ini hadis dia tak boleh jadi hadis utama. Sokongan boleh, mutabaat boleh, hadis sokongan nombor 2, nombor 3 dalam bab boleh. Hadis nombor 1 mesti perawi yang ingatan kuat, pelihara hadis bagus, lama dengan syekh. Maksud lama ni, duduk lama ni, sehingga dia mahir hadis tok guru tu, sehingga dia boleh bezakan yang mana satu hadis guru ni yang betul, yang mana satu yang guru ni tersilap baca. Sebab kita berinteraksi dengan manusia. Tok guru hadis ni pun manusia. Ada waktu-waktu dia terlupa, ada waktu-waktu dia tersilap, ada waktu mungkin dah tua dia nyanyuk. Jadi macam mana anak murid nak beza? Dia mesti duduk lama baru dia boleh beza. Dulu Tok Syekh tak baca hadis ni macam ni. Macam mana ulama boleh tahu tok guru nyanyuk tak nyanyuk? Dia orang akan cek dan uji. Dia orang akan uji tok guru. Sebab tu ada satu kisah Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal. Saya tengok saya dah cerita ke belum kisah ni. Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal pergi rumah Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain guru hadis hebat, tokoh besar dalam hadis, tapi dah berumur. Jadi Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in nak test, nak check dia ni nyanyuk ke tidak. So Yahya bin Ma'in panggil khadam Fadl bin Dukain, bawa satu lembaran yang ditulis padanya hadis.
Yang hadis tu bukan hadis fadal. Dia minta khadam tu untuk masukkan lembaran tu dalam buku hadis Fadl bin Dukain. Lepas tu dia orang masuk jumpa. Ya Syekh, tolonglah bacakan kepada kami hadis. Kami nak dengar hadis. Lalu Yahya pun Fadl kata, "Ni, khadam, tolong bawa buku saya." Khadam pun bawa lah buku yang ada ditambah lembaran yang bukan hadis dia. So Fadl pun baca sampai dekat hadis yang ditambah tu, dia tahu tu bukan hadis dia. Dia tahu tu bukan hadis dia. Dia tengok Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad lah. Dia kata, yang dia, engkau ni muka orang yang beradab, kau tak buat benda ni. Lepas tu dia tengok Yahya bin Ma'in, ni kau yang punya kerja kan, kau yang pergi tambah kan. Fadl bin Dukain terajang Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in duduk atas katil masa tu. Dia terajang, jatuh ke bawah. Yahya bin Ma'in pun bangun dan dia ucapkan, moga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu wahai Syekh. Kita kalau kena terajang, kita kata apa? Tapi sebab Yahya bin Ma'in, kenapa dia ucapkan macam tu? Kerana Fadl masih ingat, boleh beza mana satu hadis dia, mana satu bukan. Kalau Fadl bin Dukain baca hadis tu dan dia tak ingat, Yahya kata dia ni dah tak boleh pakai lah. Dia ni tak boleh pakai lah, sebab dia tak boleh beza mana satu hadis dia, mana satu bukan hadis dia. Ya talaqan, maksudnya dia ni boleh terima apa saja. Orang kata tu hadis dia, dia pun terima. Yaqbalu talqin, ni dalam ilmu hadis dipanggil ya talaqan ataupun yaqbalu talqin. Orang kata kat dia ni hadis dia, dia terima. Perawi seperti ini ditolak oleh ulama hadis kerana dia tak boleh beza. Ya. Jadi Imam Bukhari dia pilih perawi yang hebat. Baik. Qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf kata, Malik telah mengkhabarkan kepada kami. Malik ni Malik bin Anas lah. Imam Malik, pengarang kitab Muwatta. An Hisham bin Urwah, daripada Hisham bin Urwah. An abihi, daripada ayahnya. Siapa ayah Urwah? Siapa ayah Hisham? Urwah lah. Urwah bin apa? Urwah ibn Zubair, anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Siapa Zubair ibn al-Awwam? Suami kepada Asma bint Abi Bakar. Siapa Asma? Anak kepada Abu Bakar Siddiq. So Urwah ni mak dia sahabat, bapa dia sahabat, tok dia pun sahabat. Orang Perlis panggil tok ke tok wan? Kalau lelaki tok wan tak? Tok wan dia pun sahabat. Kalau orang Perak dia panggil tok ngopah. Sini tok wan dan tok kan. Tok wan dia pun sahabat Nabi SAW. Jadi Urwah orang hebat, rapat dengan Aisyah, banyak mengambil manfaat daripada Aisyah, meriwayatkan hadis daripada Aisyah pun banyak. Terdidiklah dengan didikan Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun kata, an Aisyah ummul mukminin, daripada Aisyah ummul mukminin, ibu kepada orang yang beriman. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan dia sebagai isteri sehingga Nabi wafat, maka layak digelar sebagai ummul mukminin. Gelaran ummul mukminin ni Allah Taala bagi. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi ni merupakan ibu kepada orang yang beriman. Min haitsul ihtiram wa min haitsu hurmatun nikah. Dari wa min haitsu hurmatin nikah. Ibu-ibu orang yang beriman ni, isteri-isteri Nabi ni panggil ummahatul mukminin. Dari sudut kita kena ihtiram, kita kena hormati dia, kena beradab dengan dia macam mana kita hormat ibu kita. Dan yang kedua, kita haram nikah dengan dia walaupun lepas Nabi SAW wafat. Tak boleh. Siapa-siapa yang Nabi SAW wafat dan dia kekal sebagai isteri Nabi sehingga Nabi wafat, maka orang lain tak boleh dah nikah dengan balu Nabi, tak boleh, kerana mereka ini adalah isteri Nabi selama-lamanya sehingga ke syurga.
Nah, kalau kira waktu Nabi wafat, Aisyah muda lagi kan? Aisyah kahwin dengan Nabi kan umur muda, 7 tahun kan? Ada yang kata 6 tahun, muda lagi. Tapi Aisyah tak kahwin lain. Pasal apa? Pasal tak boleh. Kerana dia adalah isteri Nabi SAW di dunia dan juga di akhirat. Baik. Annal Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu. Harith bin Hisham. Siapa Harith bin Hisham? Dia ada saudara kandung, nama dia Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Siapa Amr bin Hisham? Tuan-tuan tak kenal. Tapi kalau saya sebut gelaran dia, tuan-tuan kenal. Tuan-tuan pernah dengar dalam sirah nama seorang yang bernama Abu Jahal? Itulah saudara kandung bagi Harith ni, adik-beradik ni. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, kita tengok kadang-kadang urusan keimanan ni pelik. Sebab apa pelik? Adik-beradik yang lahir daripada rahim yang sama, daripada ayah yang sama, dididik dalam rumah yang sama, makan makanan yang sama, tapi dari sudut keimanan tak sama. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lagi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak buktikan apa kat kita? Nak buktikan yang urusan keimanan ni dia bukan boleh diwarisi. Allah Subhanahu wa taala tunjuk kat kita. Ada di kalangan sahabat Nabi ni yang saudara kandung dia tak beriman. Ada di kalangan sahabat Nabi ni bapa dia tak beriman, mak dia tak beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya masuk Islam. Sa'ad, orang yang pertama yang melepaskan anak panah fi sabilillah. Ana awwalul Arab man rama, awwalul Arab adalah rama fi sabilillah. Aku orang yang pertama, kata Sa'ad, yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Lepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hantar Sa'ad dalam satu sariyah. Tapi Sa'ad ni bila dia masuk Islam, dia bergelut, dia struggle. Sebab apa? Mak dia tak setuju. Mak dia mogok, tak nak makan, tak nak minum, sehingga mak dia jatuh sakit. Dia tengok mak dia, dia kata, ya ummah, wahai ibuku, lau kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammad. Wahai ibu, kalau engkau ada 100 nyawa sekalipun, keluar satu-satu, aku tak tinggalkan agama Muhammad ni. Satu-satu nyawa keluar, aku tak tinggalkan agama Muhammad ni. Tu nak bagi tahu kat kita apa dia? Kadang-kadang kita rasa kerja dakwah kita tersekat. Sebab saya keluarga tak berapa nak ikut lah ustaz, saya adik-beradik tak berapa nak ikut lah ustaz. Kita bukan disuruh untuk melihat hasil, kita disuruh untuk usaha. Kalau orang tak nak buat macam mana kan? Kalau orang tak nak buat macam mana? Urusan iman bukan kita lepas. Jangan jadikan benda tu sebagai penghalang untuk kita rasa saya ni tak payahlah buat kerja dakwah. Pasal apa? Pasal adik saya pun bukan ikut. Bukan tentu. Kerana Nabi SAW, bapa saudara dia pun tak ikut. So bapa saudara Nabi Abu Lahab tak ikut. Si Allah Ta'ala turunkan dalam Quran ayat menyatakan Abu Lahab dan isterinya di dalam neraka. Sebenarnya bila turun surah Al-Masad tu, para ulama yang kaji tentang Al-Quran ni, dia kata apa? Dia kata ayat Quran ni mengandungi mukjizat. Mukjizat besar, mukjizat dia. Pasal kita baca surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab.
kan. Besar tu mukjizat tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Ialah sebab kita guna ayat tu bila kena kejar dengan anjing kan. Tabat. Dulu kita zaman dulu lah, zaman saya budak-budak tu. Tuan-tuan mungkin tak terlibat dengan khurafat ni. Ayat ni turun waktu Abu Lahab masih hidup. Ayat ni turun waktu Abu Lahab masih hidup, tuan-tuan. Ayat ni kata tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia dan segala usaha dia sekali-kali tidak boleh nak menyelamatkan dia daripada kecelakaan. Sayasla naran dhata lahab. Api neraka akan sambar badan Abu Lahab, akan sambar jasad Abu Lahab. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ni turun waktu Abu Lahab masih hidup. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah Taala tambah lagi, dan isterinya juga akan masuk dalam neraka, pembawa kayu api dalam neraka. Isteri dia masih hidup, Abu Lahab pun masih hidup. Bahkan sebagai ulama tafsir kata ayat ni di antara ayat yang awal turun ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri amaran. Muhammad, beri ancaman kepada kaum keluargamu yang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dakwah terang-terangan. Nabi panggil orang. Nabi panjat bukit Safa. Nabi kata, ya bani Fihr wa ya bani Adi. Wahai anak-anak Fihr, wahai anak-anak Adi. Nabi mula dakwah. Lau akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Kalau aku khabarkan kepada kamu di belakang bukit ni ada tentera berkuda yang datang nak menyerang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Tughir maksud igharah. Igharah ni maksudnya al-hujum ala ghaflah. Maksud kita serang dalam keadaan kita tak bagi amaran. Biasa zaman dulu bila nak perang bagi amaran dulu. Tuan-tuan kalau tengok cerita-cerita lama kan, filem-filem lama, biasa tengok filem Braveheart. Biasa tengok apa nama hero tu? Semua pakai tengok belaka kan. Ni kaki filem kat ni. Kaki DVD. Zaman sekarang korang orang tengok DVD, orang tengok Netflix kan. Zaman kita ni yang tua-tua ni DVD lah. Mel Gibson tu nama betul dia William Wallace kan? Tokoh Scotland lah. Sebelum dia nak perang dengan England, dia buat apa? Dia pergi dulu, tentera dah bersusun dah ni, dia pergi dulu, jumpa dulu wakil sana, jumpa dengan wakil sini, buat deal macam mana nak selesaikan supaya kita tak jadi perang. Kalau setuju balik, tak jadi perang. Kalau tak setuju baru perang. Itu zaman dulu punya perang. Tapi ada juga yang jadi ambush, yang tu dipanggil igharah. Igharah. Dua-dua ni ada. Tapi kebanyakan peperangan Nabi SAW memang Nabi akan inzar dulu. Nabi akan bagi ni dulu. Okey. Maka dia orang kata majarabna alaika kadziban ya Muhammad. Kami tak ada pengalaman ditipu oleh kamu wahai Muhammad. Baru Nabi SAW mulakan dakwah. Bila Nabi kata ana nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Hei orang Quraisy, aku merupakan pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Masa itulah Abu Lahab kata tabban laka ya Muhammad sairal yaum. Celaka kamu wahai Muhammad seluruh hari ini. Ali hadza jama'tana. Adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Allah mencelakakan Abu Lahab setelah Abu Lahab mengucapkan perkataan celaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal. Ayat ni turun awal waktu Abu Lahab masih hidup. Cuba tuan-tuan bayang. Ayat ni turun. Kalaulah kata ayat ni turun, tiba-tiba esoknya Abu Lahab masuk Islam.
Isteri dia pun masuk Islam. Apa jadi pada ayat ni? Apa jadi pada ayat ni? Nak kata mansuh? Mana mungkin ayat yang berkaitan dengan akidah itu mansuh? Kan? Kita belajarlah sikit-sikit hukum hakam syariah ni. Tuan-tuan pun duduk kuliah, dengar kuliah kat masjid ni, mesti ada dengar hukum hakam yang berkaitan dengan pemansuhan, mansuh hukum. Macam mana hukum mansuh? Asalnya boleh, lepas tu jadi tak boleh. Asalnya tak boleh, lepas tu jadi boleh. Ada kan? Dalam Islam, asalnya disuruh, lepas tu tukar. Umpamanya, siapa yang makan makanan yang disentuh api, batal wudu. Dalam hadis Abu Hurairah, al-wudu mimma massatin nar. Hadis ini sahih. Wudu wajib diambil apabila makan atau minum benda yang disentuh api. Tuan-tuan pergi ambil wudu, lepas tu pergi minum kopi. Kopi yang air dia tu dipanaskan, batal wudu. Kalau ikut hadis ni lah, kita pun terkejut. Betul ke Ustaz? Banyak solat saya tak sah sebab selalu saya minum kopi ni, tapi tak ambil wudu balik. Maka kita kata solat tu jangan risaulah, solat tu sah. Sebab hukum tu hukum awal yang telah pun dimansuhkan dalam hadis Jabir, yang mana Jabir kata, kana akhiral amraini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Perkara yang kami dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir yang kami dapat, ialah Nabi meninggalkan wudu apabila makan benda yang disentuh api. Maksud Nabi tak ambil wudu lagi dah. Maksud wudu tak perlu diulang, wudu jadi tak batal. Inilah pendapat yang terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hukum tu dah mansuh. Hukum mansuh okey. Sebab hukum ni dia praktikal. Dulu mungkin tak boleh, sekarang boleh. Dulu mungkin boleh, sekarang tak boleh. Sebab apa? Perubahan suasana, perubahan keadaan, perubahan keperluan. Maka boleh berlaku perubahan dalam hukum. Tapi kalau akidah, macam mana nak tukar? Sebab dalam ayat tu sebut Abu Lahab masuk neraka. Bila sebut masuk neraka ni? Allah Ta'ala sebut waktu Abu Lahab masih hidup. Boleh tak berlaku pemansuhan? Tak boleh. Sebab Abu Lahab belum masuk lagi. Allah Ta'ala cerita benda yang akan datang. Lepas daripada Abu Lahab mati nanti, bila dah kiamat nanti, baru masuk neraka. Ni benda akan datang ni, mana boleh masuk? Yang boleh tukar-tukar plan ni kita je. Allah Ta'ala di mana boleh tukar plan? Kenapa Allah Ta'ala tak boleh tukar plan? Plan ni tak ada pada Allah. Plan-plan yang bertukar ni tak ada pada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu alim, maha mengetahui. Yang tukar-tukar plan ni kita, sebab kita lemah. Al-bada'u lillah la yajuz. Tak boleh kata Allah Ta'ala ni ada sifat bada'. Apa itu bada'? Az-zuhur ba'dal khafa. Timbul setelah tak ada. Tadi tuan-tuan nak mari sini, datang sini memang niat, memang nak datang ke masjid, tak tahu pun ada kuliah, tak ada rancangan pun nak dengar kuliah. Tiba-tiba kata dengar, ada kuliah pula, duduklah kejap. Rancangan nak duduk dengar kuliah tu tak datang daripada awal. Boleh kepada Allah benda ni? Tak boleh, kerana Allah maha mengetahui. Yang ada benda ni hanya pada makhluk yang ilmu dia terbatas. Allah Ta'ala maha mengetahui Abu Lahab akan masuk neraka, kerana Allah Ta'ala tahu sejak azali, selama-lamanya Allah Ta'ala tahu Abu Lahab ni memang akan lawan Nabi sampai akhir hayat dia. Isteri dia memang akan lawan Nabi sehingga akhir hayat dia. Kan? Jadi ayat ni mengandungi mukjizat. Jadi betul Abu Lahab memang mati dalam keadaan dia tak iman pun dengan Nabi SAW. Dikatakan kalau tuan-tuan baca kitab sirah, waktu Nabi SAW berdakwah di Mina, Abu Lahab dah belakang. Waktu Nabi jumpa orang, deal, jomlah masuk agama Islam. Masa tu Nabi baru balik daripada Taif, kena lempar dengan batu kan. Nabi pergi ke Mina. Masa tu orang dah buat haji jahiliah. Nabi jumpa orang tu, ajak masuk Islam. Abu Lahab datang kat belakang.
Dia kata jangan ikut, jangan percaya. Dengar boleh, percaya jangan. Tuan-tuan, satu situasi yang menyakitkan. Sebab Nabi SAW dah tentulah lebih muda daripada Abu Lahab kan. Orang nak apa? Orang muda ke orang tua? Dari psikologi, orang nak percaya budak muda ke orang yang lebih tua? Dah tentulah yang lebih tua tu ada lagi, orang kata apa, karisma kan. Tu kerja Abu Lahab sampai ke akhir hayat. Tapi nak bagi tahu, iman adalah satu urusan tak boleh kita wariskan. Dan jangan sekali-kali rasa rendah diri. Terus kerja untuk agama, terus dakwah. Siapa ikut, alhamdulillah. Siapa tak ikut, bukan urusan kita. Walaupun yang tak ikut tu kerabat kita yang dekat. Dan kita juga tak wajar menjadikan itu sebagai satu ruang untuk kita condemn mana-mana pendakwah. Ayolah kau cakap banyak, mak kau pun tak ikut. Jangan. Kerana urusan iman ni bukan urusan kita. Sebaiknya kita kena takjub, Masya Allah, dia jadi pendakwah hebat walaupun family dia tak ada yang ikut dia. Kuat dia ni, kental dia ni. Sepatutnya kita kena muji ya? Kan? Ini kita pula pergi pelikir. Janganlah nak dakwah kat aku, hang pergi dulu kat family hang tu. Maksudnya kita tidak melihat kepada isi kandungan dakwah. Sebaliknya kita melihat kepada sisi-sisi yang boleh memantapkan ego kita. Manusia ni kadang-kadang dia ada ego tapi dia tak mengaku. Dia tahu benda yang dia buat tu salah, tapi bila orang tegur dia, ini benda ni salah ni, hang tegur aku je, tu yang lain tu yang lebih teruk tu tak nak tegur pula. Tak, yang lain tu aku tak nampak, yang sekarang aku nampak hang, aku tegur dulu. Yang lain yang betul-betul salah besar lagi tu tak membuatkan kesalahan hang ni betul, tetap ni pun salah juga. Boleh faham? Kadang-kadang manusia ada sifat ego. Bila orang tegur dia, teguran tu betul tapi dia tak ada apa nak jawab. Tu yang lebih besar tu, pasal apa tak nak tegur? Okey, baik. So Harith bin Hisham ni dia masuk Islam tapi lewat sikit lah. Dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Dia pernah terlibat dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud dalam keadaan musyrik. Lawan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Bayangkan kan? Tapi tu nak kata Islam ni punya besar rahmat dia. Walaupun pernah tentang Nabi SAW dalam perang, tapi bila masuk Islam jadi Muslim yang baik, lekat nama radhiyallahu anhu kat dia. Annal Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, Allah meridai dia. Walaupun dulu dia pernah berperang dengan Nabi SAW. Besar ni. Dan kita kena bagi ruang sepatutnya kepada orang yang berdosa, yang jahat, untuk kembali pada agama. Jangan kita tutup pintu tu, kerana kita juga berdosa sama macam orang lain juga. Buka pintu itu seluas-luasnya. Selagi mana matahari belum terbit daripada barat, selagi itulah ruang taubat terbuka luas. Okey. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Aisyah kata, sesungguhnya Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Isyak dah. Baru nak baca matan. Azan dulu. Bismillah.
la ilaha illallah. Baik, kita sambung sikit lagi. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, macam mana wahyu datang kepada kamu? Dalam soalan ni ada majaz. Majaz ni maksudnya ada bahasa ringkasan. Sebenarnya wahyu datang kepada Nabi. Sebenarnya wahyu tak datang kepada Nabi. Wahyu itu didatangkan kepada Nabi. Sebab yang datang kepada Nabi itu Jibril ataupun ilham. Maksudnya wahyu itu dia bukan datang berjalan, maksudnya ada pembawa dia ataupun ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Dia macam kita kata, orang datang tanya kayak kita, tahu tak rumah sekian-sekian? Kita kata tak tahu, cuba tanya rumah sebelah. Bukan tanya rumah sebelah, tanya orang lah rumah tu. Kalau orang faham literal, janganlah saya nak tanya rumah. Dia tak boleh tanya rumah, tanya tuan rumah ataupun orang luar rumah tu lah. Dia ada bahasa ringkasan kat sini. So dia nak tahu macam mana sifat pembawa wahyu, ataupun macam mana wahyu itu didatangkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Kenapa dia nak tahu ni? Sebab wahyu ni benda yang ghaib, yang dia tak nampak. Tapi Nabi jawab. Nabi tak ada kata, hang jangan sibuk boleh tak? Ni bukan urusan hang. Tak, sebab selagi mana soalan tu ada manfaat, Nabi layan. Nah, ini pun penting lah ni. Sebab kadang-kadang orang tanya soalan-soalan, kadang-kadang belum apa-apa lagi dah kena pancung siap-siap. Apa tanya soalan macam ni? Soalan budak tadika. Dia malu. Semalam baru dia insaf, hari ni tak jadi insaf lah. Dah kena pangkah siap-siap. Dah kena pancung siap-siap dengan geng ustaz. Jangan. Sebab kadang-kadang ada orang mungkin dah berumur datang tanya kita soalan-soalan basic. Kita layan lah. Kerana mungkin dia ni baru semalam taubat. Mana kita nak tahu? Jadi benda tu kena hati-hati. So Nabi SAW layan. Nabi kata apa? Ahyanan ya'tini misla salatil jaras.
Kadang-kadang wahyu tu datang kepadaku bunyi macam bunyi loceng. Wa huwa ashadduhu alai. Waktu dia datang macam inilah yang paling dahsyat, yang paling berat pada aku. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Dan apabila dia terpisah dengan aku, maka aku pun ingat, terus hafal apa yang dia sebutkan. Maksud kadang-kadang Jibril ni datang, sebab tu soalan Nabi, soalan kepada Nabi, Nabi faham macam mana sifat pembawa wahyu. Terus Nabi sebut, kadang-kadang Jibril ni dia datang bunyi macam loceng. Para ulama bahas, macam mana pula bunyi macam loceng? Sebab hadis Umar kata, waktu Nabi SAW turun wahyu kat dia, dia dengar bunyi macam dengung lebah. Tahu bunyi dengung lebah, bunyi kepak lebah. Bila terbang sebelah telinga kita, kita akan bunyi dengung kan. Umar dengar bunyi macam tu. Nabi kata bunyi macam bunyi loceng. Kalau orang tak teliti, dia akan kata, inilah hadis, tak guna betul, nipu je kerjanya. Sebab tu nampak bercanggah. Dah, dia tak tipu. Sebab bukan Umar yang terima wahyu. Yang terima wahyu tu Nabi. Jadi penerima Nabi dengar macam bunyi loceng. Yang duduk keliling, yang tak terima, dengar macam dengung lebah. Lagu yang sama pun lain-lain punya selera. Ada orang dengar. Saya pernah dengar lagu budak-budak muda ni, saya pun heran macam mana dia orang boleh minat lagu ni. Aku tanya apa khabar, aku tanya apa khabar. Ni lagu ke bercakap? Tapi budak-budak duk suka. Saya pelik, telinga kita ni sama je dengar, tapi kan beza-beza kecenderungan tu. Umar dengar bunyi macam dengung lebah. Nabi kata yang ni paling dahsyat. Kenapa paling dahsyat? Para ulama Fathul Bari menyatakan, kitab Fathul Bari lah ni, saya bawa ni Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dia bawakan 3 pandangan. Ada yang kata kerana berat ni, dia dahsyat ni, jadi berat pada Nabi ni sebab dalam tu ada ayat-ayat yang mengandungi ancaman-ancaman neraka. Jadi sebab itu Nabi rasa macam beban, berat. Sebab Nabi takut dengan ayat-ayat ni. Tapi pandangan ni macam kurang tepat sikit lah. Sebab apa? Sebab ayat Quran yang turun pada Nabi SAW bukan semuanya hanya cerita pasal neraka. Ada juga cerita pasal syurga. Jadi tak apa tepat lah. Ada yang kata Nabi SAW rasa beban ni sebab nak hafal tu jadi susah. So bila Jibril turun, Jibril beredar je, Nabi kena hafal sebab nak sampai pada orang Islam. Nanti kita akan jumpa, insya-Allah hadis akan datang, kita akan jumpa hadis tu. Nabi ni belum Jibril habis baca, dia dah baca dah, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat awal. Kita akan jumpa hadis tu nanti. Tapi ini tak apa tepat. Sebab apa? Sebab yang tu tak beban pun, tak menyebabkan Nabi rasa sukar. Cuma Nabi tu sendiri bersungguh nak hafal, sehingga Allah Ta'ala bagi jaminan yang Nabi memang akan hafal. Yang ketiga, yang ni nampak macam ada kekuatan sikit lah pandangan ni, iaitu Nabi SAW ni manusia, Jibril tu malaikat. Bila nak berinteraksi, sunnatullah, bila nak berinteraksi, dia mesti ada kesesuaian. Bila nak berinteraksi, dia mesti ada kesesuaian. Kalau tak ada kesesuaian, dia tak boleh interaksi. Maka sebab itu, bila nak berinteraksi dengan malaikat, sama ada Jibril jadi manusia ataupun Nabi dimasukkan ke alam malak, ke alam malaikat. Sebab tu kan kadang Jibril turun jadi manusia. Nabi cerita dalam rangkap yang kedua ni, wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula. Kadang-kadang malaikat menyerupai lelaki. Fayukallimuni, dan bercakap dengan aku, fa'i ma yaqul, lalu aku terus hafal apa yang disebut. Kadang-kadang malaikat turun jadi manusia sebab nak interact dengan Nabi SAW. Interaksi mesti ada keserasian, mesti ada sama. Kita dengan malaikat tak sama. Kita dicipta daripada tanah, malaikat dicipta daripada cahaya.
Malaikat lebih halus daripada kita dari sudut kejadian. Malaikat tu ghaib. Jadi kalau nak berinteraksi, kadang-kadang malaikat jadi manusia, cakap dengan Nabi SAW. Yang tu tak susah lah, kerana malaikat keupayaan dia lebih kuat daripada kita. Sebab tu malaikat tawarkan kepada Nabi SAW untuk angkat bukit Akhsyabain, hempap pada orang Taif. Nabi tak mau. Kemampuan malaikat dahsyat. Tapi kalau Nabi masuk ke alam malaikat, yang ni berat lah. Sebab Nabi jasad dia jasad yang kasar, macam kita ni, jasad yang boleh dilihat, tak macam malaikat. Tu yang Nabi rasa berat, beban. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni ada waktu dia kena rasa berat, beban? Li akhdhil ihtimam. Nanti kita akan bincang dalam hadis akan datang insya-Allah. Untuk menarik perhatian, untuk menarik perhatian supaya Nabi fokus kepada apa yang nak disampaikan daripada wahyu, kerana wahyu ni penting. Nabi sebut dua ni je ke? Kan hadis yang lain ada sebut berkenaan dengan wahyu ni. Kadang-kadang datang ilham, kadang-kadang datang mimpi. Malam Isra' dan Mi'raj Nabi bercakap direct dengan Tuhan. Kenapa Nabi tak sebut? Para ulama menyebutkan Nabi tak kata yang tu, Nabi kata yang ni sebab yang ni kebiasaan yang sampai kat Nabi. Yang ni yang biasa. Yang tadi tu, kalau Isra' Mi'raj dia hanya berlaku sekali je, jadi tak payah sebut lah, itu dah tahu dah, sebab dia hanya sekali je. Kalau mimpi, mimpi ni pula orang ramai boleh rasa sebab masing-masing mimpi belaka. Ilham ni dia tak ada pembawa, melainkan Allah yang mencampakkan terus ke dalam jiwa Nabi SAW. Sedangkan Nabi faham soalan dia tu nak tanya tentang pembawa, sebab dia tak nampak pembawa tu. Dan ilham ni benda yang ada juga pada kita, benda yang kadang-kadang terbit pada kita. Maka sebab itu Nabi tak jawab lah. Para ulama berbahas macam mana Nabi SAW boleh menyamakan wahyu dengan loceng. Kerana dalam hadis yang lain Nabi tak bersuka loceng ni. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan la tashabul malaikah rufqatan fiha kalb au jaras atau kama qala. Malaikat tidak akan mengiringi mana-mana rombongan yang ada anjing padanya dan ada loceng. Anjing ni anjing yang tak halal dibela lah, sebab anjing ni ada waktu-waktu kita boleh pelihara untuk jaga tanaman, untuk jaga ternakan, untuk jaga kebun kan. Yang tu boleh. Yang ni kalau kita saja-saja je, malaikat tak akan masuk. Syok lah ustaz, malaikat tak masuk, jadi kita boleh buat dosa. Malaikat tak masuk, dia tak tulis. No, bukan malaikat tu. Hafazah setiap masa akan berada sama dengan kita. Malaikat yang tulis amalan, malaikat yang tak bersama ni malaikat rahmat. So jangan salah faham kan. So macam mana Nabi boleh samakan? Sebab para ulama memang memakruhkan perbuatan menggantungkan loceng dekat leher haiwan. Jangan. Cuma ulama berbeza pendapat kalau loceng tu diletakkan di pintu untuk beri orang kata apa, perhatian kepada orang rumah kalau ada tetamu. Yang tu sebahagian membenarkan, sebahagian tetap kata tak boleh. Ataupun loceng untuk bangunkan kita tidur. Kita beli jam loceng kan bunyi loceng kan. Yang tu pun sebahagian ulama semasa membenarkan, sebab dia kata yang dilarang tu ialah loceng yang bunyi dia tu tak berhenti selagi mana binatang tu berjalan. Kan bila kita letak dekat binatang, dia jalan bunyi ketang. Yang tu makruh. Jadi macam mana Nabi SAW boleh menyamakan benda yang tak disukai dengan benda yang mulia dalam agama? Kita katakan tashbih la yulzim at-tashabuh min kulli wajh. Maksudnya bila kita nak menyamakan satu benda dengan satu benda, tak bermakna kita nak samakan daripada semua sudut. Bila kita nak samakan dua benda, tak semestinya sama daripada semua sudut. Cukup hanya satu sudut sudah boleh. Contoh, kita tengok orang tu dia berani, kita kata awak singa, awak berani seperti singa. Dia pun tengok badan dia, tak ada bulu pun. Tak, bukan bulu tu.
kerana bulu tu saya tak nampak. Yang saya nampak sifat berani itu sama. Jadi persamaan itu tak semestinya daripada semua sudut. Jadi Nabi dengar dengung tu macam dengung loceng, tapi bukan loceng, macam saja. Sebab orang tak nampak. Jadi apa yang paling dekat yang sama, Nabi nampak loceng. Bukan penghinaan kepada wahyu. Sama juga macam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Taqta'u salatu al-mar'atu wal-kalbu wal-himar. Salat menjadi terputus dengan perempuan, dengan anjing, dengan keldai. Hadis ni menjadi satu polemik hebat di barat. Sebab apa? Sebab hadis ni sahih. Kalau hadis tak sahih kita tak heran. Hadis ni sahih. Sebab dia kata wanita di dalam Islam disamakan dengan anjing dan keldai. Tapi kita kata jawapan dia, yang pertama, solat terputus tu maksudnya bukan solat batal, tapi solat menjadi hilang khusyuk. Hadis tu sahih. Dah apa persamaan perempuan dengan anjing dengan himar? Persamaan dia bukan daripada semua sudut. Persamaan dia dari sudut menghilangkan khusyuk. Sebab itulah kita solat, perempuan lalu apa jadi? Kan? Perempuan lalu depan orang yang solat, apa jadi? Tulang rusuk akan bergetar. Ini budak-budak muda dia tahu lah. Kita dah khusyuk, solat jadi tak khusyuk. Anjing lalu, tak khusyuk juga, takut anjing tu gigit kita. Keldai lalu pun tak khusyuk juga, sebab bau keldai dan juga suara keldai yang bising, mengganggu. Tak sama daripada semua sudut, hanya sama dari satu sudut, menghilangkan khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama dalam kuliah hari ini. Ada soalan, komentar, kritikan kalau ada? Tak ada? Alhamdulillah, tuan-tuan faham belaka? Mudah-mudahan faham betul lah ya. InsyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.